Sehingga dia mengajarkan rukun haji tidak boleh ditampung dengan jam dan selainnya. Jadi rukun haji nak mesti kena buat lah. Kita tak boleh nak tampung atau kita nak tampung apa tu jam dengan dia tidak memadai. Tiga dari rukun-rukun yang boleh diperlambatkan pelaksanaannya selama mana dia masih hidup adalah tawaf, sa'i dan bersyukur. Jadi semalam kita beritahu ada tiga perkara yang tempoh dia tidak habis-habis sampai dari nanti. Yang pertama tawaf, yang kedua sa'i, yang ketiga bersyukur. Jadi kalau dia tidak buat tahun tu, dia boleh buat tahun depan lagi, 10 tahun akan datang. Cuma kena ingatlah selama 10 tahun tu dia dalam keadaan bi'ahram. Kalau tak nak pegang zawjah, tak boleh nak bersama dengan zawjah, dia tak bersama isteri dia, tak boleh nak cabut rambut, tak boleh nak apa tu, kita bingapkan yang kita punya rambut, dan macam-macam lagi lah. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari perkara yang wajib, maka sah hajinya. Itu perkara yang wajib. Ini empat haji beza. Secara rukun dengan perkara yang wajib. Rukun tak pernah kena buat. Kita buat dia tak sah. Tapi kalau perkara yang wajib kita buat, kalau kita tidak buat, rukun dia sah haji. Itu kita baikkan lah. Dan kalau sengaja tinggal, berdosa. Kalau tidak sengaja, tidak berdosa lah. Maka sah hajinya dan diwajibkan membayar dam. Dan dia berdosa jika pelanggaran itu dilakukan tanpa pengunduran. Dan kalau tinggal kewajiban haji sebab undur, itu tidak ada masalah, dimaaf. Dan barang siapa meninggalkan perkara sunnah, maka tidak dikenakan apa-apa ke atasnya, akan tetapi meninggalkan kelebihan ke atas dirinya. Jadi kalau tinggal perkara sunnah, sah haji dia adalah meninggalkan satu perkara yang baik untuk dirinya. Kemudian kita tambah sedikitlah sunnah haji dalam minum ada 24 perkara. Yang pertama ialah talbiyah di sunnah haji. Maksud talbiyah adalah kita sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini maksud talbiyah. Dan sunnah kita akan suara bagi lagi. Cuma akan suara jangan terlalu mengangkat. Sekali kita tidak letih angkat suara itu. Lepas tu selepas kita bertalbiyah ni sudah berselawat atas Nabi. Talbiyah 3 kali berselawat atas Nabi. Talbiyah 3 kali berselawat atas Nabi. Talbiyah 3 kali berselawat atas Nabi. Lepas tu kita juga berdoa. Jadi lepas talbiyah tu 3 kali berselawat atas Nabi, itu baru kita berdoa. Itu dunia kita akhirat kita juga segala-kala yang kita nak, segala-kala yang kita suka. Jadi waktu talbiyah kita masuk waktu talbiyah. Minal ihram ila syuruk fi asbab tahallul. Jadi masuk waktu talbiyah bila kita mula-mula ihram. Kita miqat tu bila kita start ihram kita sunat kita bertalbiyah. Dalam perjalanan mana-mana ada tempat kita sunat talbiyah. Dan habis waktu talbiyah ni bila kita dah buat salah satu daripada asbab tahallul, sebab-sebab tahallul lah. Ada 3. Pertama menangkap jamrah. Yang kedua kita bersyukur. Yang ketiga ialah kita tawaf. Ini sebab-sebab tahallul. Tahallul dua, tahallul awal, tahallul tani. Jadi bila kita mula ihram sampai kita buat asbab tahallul, sebab-sebab tahallul tadi itu, sama ada kita menangkap jamrah Aqabah atau kita bersyukur atau kita tawaf, itu dah habisnya waktu untuk kita bertalbiyah. Itu pada haji lah. Adapun pada umrah, daripada mula ihram sampailah kita bertawaf. Jadi waktu talbiyah pada umrah, mula-mula kita ihram tak miqat lagi dah, sampai bila sampailah kita tawaf. Jadi bila dah tawaf tak ada lah nak apa talbiyah kita tawaf dari zikir khusus tawaf. Dan ditutup untuk kita baca lebih sikit lah, untuk kita baca talbiyah kita perubahan berlaku. Daripada berdiri, nak duduk, nak berjalan, daripada berkumpul, nak berpisah, nak berkumpul, daripada perubahan keadaan. Itu lebih lagi itu lah. Kemudian
sunat juga kita masuk Mekah daripada atas. Ulama sebut daripada kadar, nama tempat kadar. Dan kita masuk Mekah kita bertempat melalui kadar. Dan keluar daripada kuda. Nama tempat lah. Kalau kita bersendiri kita tak tahu. Kalau kita tahu ada kawan-kawan kat sana, buka ada orang mana. Kalau boleh tak, kita masuk daripada kadar, keluar daripada kuda. Mekah ni sendiri lah. Lepas tu masuk Mekah disunatkan pagi. Masuk dalam keadaan berjalan, kaki dan lutut tak pakai selipar. Kalau tak panas atau tak kotor lah. Kalau bersih ya, supaya kita berzahirkan tawabak kita. Lepas tu sunat juga kita mandi sebelum kita masuk ke Mekah lah. Lepas tu masuk Masjidil Haram tu kita cari Babus Salam. Masuk ikut itu dulu, Babus Salam. Dan bila kita lihat ke Allah tu, semata-mata tengok ke Allah, kita berdoa. Dia sunatkan kita berdoa. Bila mana kita tengok ke Allah. Yang ketiga dah tawaf al-qudum. Ini pun termasuk daripada sunat. Tawaf al-qudum tu tawaf apa tu? Menunggu kita sampai. Tadinya tawaf al-qudum sunnatun wa sunnatun binisbati lidakhil ila maqadah hajat atau halalan. Sama ada kamu masuk dalam tak nak buat haji ataupun kamu halal, kamu bukan nak buat haji, bukan muhrim. Disunat hanya bagi kamu masuk ke bisnes contohnya. Disunat juga bagi kamu untuk tawaf kembali. Kamu tawaf al-qudum. Yang keempat ialah saya tak tahu. Bukan kita baru masuk baru maharamat al-ihram. Larangan ihram. Diharamkan menutup kepala bagi lelaki dan muka bagi wanita semasa ihram. Atau sebahagian dari kepala atau mukanya, memotong kuku dan rambut, memakai minyak rambut di kepala atau janggut, dan menggunakan minyak wangi di tubuh badan, dan diharamkan akad nikah, persetubuhan dan pendahuluannya, memburu binatang darat atau binatang liar yang boleh dimakan. Bagi perempuan sama seperti lelaki larangan ihram. Kita masuk buat larangan ihram. Kalau kita semasa kita ihram, ada perkara-perkara yang kita haramkan untuk kita buat. Okey. Jadi ulama membahagikan perkara-perkara ihram ini kepada beberapa bahagian. Ada perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram bagi lelaki sahaja. Ada untuk perempuan sahaja haram. Ada yang berkongsi lelaki dengan perempuan. Antara yang haram untuk awal lelaki saja dah pakai al-muhim, pakai benda yang meliputi di bawah badan. Sehingga tidak berjahit. Contoh apa dia? Lidah ni saya buat macam ni. Ini meliputi di bawah badan. Tak boleh. Atau boleh. Kita lipat tak boleh. Kita boleh je lah. Betul ni. Kita liputi badan kita dengan sesuatu. Tak boleh yang boleh. Kita tengok pakai jam, tak boleh. Sebab dia meliputi badan kita dengan sesuatu. Jadi rusul muhim. Jalan tak boleh lah. Cuma cincin boleh. Walaupun dia meliputi tapi boleh cincin. Sebab Nabi tak syabut. Tapi Nabi jadi walaupun cincin itu meliputi kita punya badan, meliputi lah sebab dia meliputi kita punya ini. Nanti tidak ada masalah walaupun kita tidak syabut. Sebab Nabi sendiri bila dia ihram, Nabi tak syabut. Apa itu? Cincin Nabi. Okey. Yang kedua ni kita datang secara pembeli sedikit. Yang kedua dah tutup kepala lah. Kita tutup kepala lah. Kalau kita kopior. Okey. Ada pun perkara yang bersifat untuk wanita ialah menutup muka. Jadi perempuan boleh pakai niqab, boleh pakai produk kat sana. Lepas tu pakai sarung tangan, tak boleh. Sarung kaki boleh. Sarung tangan tak boleh. Ini khusus untuk perempuan saja. Kalau lelaki pakai sarung tangan, boleh tak? Boleh lah. Kemudian perkara-perkara yang berkongsi antara perempuan dan lelaki dan perkara yang haram yang lain. Termasuk satu lah. Kalau betul dapat perhatikan juga perkara-perkara yang haram ni, dia suruh membuat. Pertama, kalau kita jahil tentang keharaman perkara itu dan juga kita terlupa waktu berjemaah. Apa perkara-perkara yang berkait dengan tazayun. Tazayun ini kecantikan atau keseronokan. Itu kalau kita buat, kalau kita terlupa
kepala, lepas tu kita apa? Kita minyakkan kita punya janggut ni. Waktu tu tidak wajib banyak pijat. Jadi ingat bila perkara tu percaya ma'al zahir, benda yang keseronokan, berjimok, pakai minyak wangi, pakai apa ni, minyak rambut dekat kita punya janggut ni. Waktu tu kalau kita buat keadaan lupa ataupun kita keadaan jahil, waktu tu tidak wajib banyak pijat. Itu satu. Yang kedua, jadi apa? Tidak diodorkan. Tidak diodorkan. Sekalipun kita buat dalam keadaan lupa ataupun jahil, tak tahu hukum itu. Ini apa perkara-perkara yang berkait dengan ikhlas. Ikhlas ni kita menggosokkan sesuatu. Contoh apa, kita cabut rambut kita, potong kuku, kita bunuh apa tu, binatang buruan. Waktu tu kalau kita buat lupa sekalipun ataupun jahil sekalipun, wajib bayar pidana. Jadi yang pertama, benda yang berkait dengan keseronokan, berjimok, pakai wangi semua tu. Itu kalau kita buat lupa atau kita jahil, tak tahu hukum, atau tahu apa, dimaafkan tak perlu bayar pidana. Yang kedua, kalau berkait dengan ikhlas, kita buku, cabut rambut, ikhlas ni mengosokkan. Kita bunuh binatang, waktu tu kita bayar pidana sekalipun dulu. Sekalipun dulu
10 tahun tak potong ni, bagus. Kita buat tak, kalau tak potong, kita dah menjalan. Kita potong lah untuk boleh melihat. Tak ada masalah juga, darurat. Tapi dia dalam buku. Bila kita potong sikit tu, kita tak merasa sakit tak? Apa kita potong lagi habis? Tak ada masalah juga kan? Sebab darurat. Potongnya kita. Kemudian yang kelima ialah aktif berwangi-wangian. Ini diharamkan bagi lelaki dan juga perempuan. Bikul lima yu'adu tiban fil alat fayuqsadu lihu. Jadi wangi-wangian yang diharamkan bila kita nak berwangi-wangian tu. Jadi memang kita pakai itu wangi badan kita. Keharuman. Okey. Tapi kalau kita makan, kita bukan nak berwangian tu. Nanti nak makan pun buat berwangi. Masalah. Kalau kita nak ubat, kita bukan nak berwangian tu. Kita nak bawa daripada ubat tu, kita nak guna ubat tu. Wangian itu sampingan, itu boleh. Tapi bila kita nak pada wangian itu betul, juga kita memang pada wangian, itu tidak boleh. Yang keenam ialah berjima bersama dengan isteri lah. Dari mukadimah sebelum jima lah, itu dia haramkan bagi orang yang muhrim. Sama ada muhrim haji atau umrah. Jadi jima itu akan membatalkan umrah atau haji. Dan kita sebut tadi itu menutup muka, menutup kepala, pakai sarung tangan, kalau perempuan itu haram, tapi tidak membatalkan haji itu. Itu berbeza kan? Tapi kalau bersama isteri jima lah, kalau itu akan membatalkan kita punya haji. Nampak-nampak lah sampai ke haji jima bersama. Kalau itu membatalkan haji, tapi dia nampak syarat. Yang pertama, kita ada kata itu haram. Yang kedua, sengaja juga. Nama sengaja nak jima lah. Yang ketiga, yang sini bukan terpaksa. Kalau ada orang jahat, kamu tak bersama dengan jahat, kamu si orang tengok mati ke sini. Semua sama isteri dia. Tidak batal dia berjodoh. Tak batal dia menari. Sebab dipaksa. Yang keempat ialah sebelum daripada tahallul awal. Sebelum daripada tahallul awal. Maksudnya, kita dapat tahallul awal, bila kita buat ada 2 daripada 3 perkara. Jadi, sebab-sebab untuk kita tahallul ni kita bilang ahli kita daripada ihram kan. Kita boleh buat macam sebelum kita ihram. Cabut dia ikut sekali kita lah. Jadi 3 perkara kita nak dapat tahallul. Buat 2 perkara dapat tahallul awal. Buat 3 dapat tahallul tadi. Tahallul yang kedua. 3 perkara kita mengatur dalam waktu yang awal. Lepas tu kita cukup. Lepas tu kita lagi tak jauh. Nampak jalan tak apa-apa. Cukup. Satu lagi. Jadi bila kita buat selalu dulu daripada 3 perkara ini, maka kita akan dapat tahallul awal. Bila tahallul awal kita buat, kita dapat juga daripada 3 perkara ini. Halal bagi kita buat semua perkara yang diharamkan bagi seorang muhrim, kecuali perkara yang berkaitan dengan perempuan. Jadi bila kita buat 2 daripada 3 perkara tadi itu, kalau kita tawaf itu kita cukup sebenarnya. Itu dah halal bagi kita buat semua perkara kecuali perkara yang berkaitan dengan perempuan. Jadi kita buat kita juga, apa boleh kita buat dengan perempuan, kita boleh bersama dengan perempuan, kita boleh akad nikah, kita boleh mubasyarah berseronok dengan dia. Tapi kalau buat juga saja tidak boleh. Kita buat perkara yang berkait dengan perempuan, sama ada akad nikah ataupun berseronok dengan perempuan, berjima semuanya. Jadi bagi siapa-siapa yang telah melakukan jima pada haji, wajib atas dia buat 5 perkara. Pertama, dia kena sempurnakan haji dia. Ini keistimewaan dalam haji lah. Jadi kalau kita semayang, patah kita keluar. Hari itu kita nak sambung sebelum keluar waktu sikit ke, atau setengah jam sikit ke tak. Tapi kalau kita buat haji, bila kita batal, kita kena sempurnakan sampai habis juga. Jadi kita jima batal lah, cukup syarat batal. Kita boleh balik untuk Malaysia, tak boleh. Kamu kena buat sempurnakan semua amalan haji. Keistimewaan bagi haji lah. Jadi bila kita terbatal dengan jima, tak boleh balik lagi. Kita buat semua sekali dengan semua sekali baki-baki perbuatan haji. Orang boleh balik ke Malaysia. Kalau tidak, kalau kita dapat yang faham tadi lah. Kemudian dapat rasa, itu maklum lah. Lepas tu kena tolak dengan segera. Tahun lepas tu tolak tu. Kalau nak datang, dia kena datang. Sebab orang sengaja jima saja. Okey. Lepas tu kena kafaratul uzma. Yang kelima ialah takzir. Ada kerajaan. Kalau kerajaan nak buat lah, takzir kepada satu orang tak ada biar.
binatang beruang ini haram. Tapi dengan syarat. Dengan 3 syarat dan haram tidak boleh binatang beruang. Pertama adalah binatang beruang binatang darat, binatang darat. Binatang darat. Kalau binatang tu binatang laut tidak ada masalah, tidak guna. Lepas tu kalau ada jadi cek binatang laut bersama dengan binatang darat, itu keluar anak. Tak, anak tu boleh tak boleh. Lama sebut tak boleh juga lah. Sebab kita budak tak boleh haram. Bila bertemu halal dan haram, kita budak tak boleh haram. Kecuali pada bab tertentu lah. Kalau bab yang disualikan apa? Dekat dah harus sebut kaedah bila bertemu haram halal, kita budak tak boleh haram. Contoh yang ni lah. Apa? Binatang bardi tak boleh dibunuh. Binatang darat tak boleh dibunuh. Tapi binatang laut tidak boleh bunuh. Kita tak kecilkan. Kalau binatang barat buat projek yang binatang laut dapat anak. Anak tu semua dia boleh bunuh lah. Binatang barat yang binatang laut. Anak tu dia boleh bunuh lah. Kalau masa berikut yang berat, haram lah tak boleh bunuh. Jadi kaedah sebab kalau bertemu haram halal kita buat kena haram. Kecuali bab semalam kita bincang. Ada apa benda tu kebanyakan harta dia harta haram. Bila projek projek dengan bisnes harga, bisnes benda haram lah. Kalau masa sama dia ada bisnes juga sayur. Sayur halal. Jadi duit dia tu campur halal dan haram. 99% tu haram, 1% halal. Jadi kita nak bermuamalah juga dengan dia, nak ambil hadiah dia boleh tak? Kalau masuk makruh. Makruh. Selagi mana dia tidak tahu barang yang dibagi itu daripada benda haram. Kalau bagi hadiah itu boleh tak? Ini hadiah bagi itu semua dia benda haram. Daripada duit atau bukan duit sayur. Itu haram. Tapi selagi mana dia tidak tahu, tidak ada masalah, kita ada makruh. Boleh dikecualikan daripada kaedah yang disebut tadi. Yang kedua syarat untuk menjadikan binatang buruan atau haram ialah ayat guna makulan, tidaklah boleh dimakan lah. Kalau binatang itu boleh dimakan, kalau kita bunuh tidak haram lah. Yang ketiga ayat guna wahsyian, itu dia liar. Ulama sebut kenapa liar? Liar tu kita nak tangkap dia tak boleh, kecuali kita buat hilang, kita buat jegat, kita tipu bulan ni pun dapat tangkap dan tu orang liar lah. Yang itu haram. Tapi kalau benda tu zina, tidak ada masalah untuk kita makan lah. Ada untuk kita sembilan. Begitu juga tadi lah. Kalau binatang tu beranak daripada binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tak boleh dimakan. Itu kedai ya. Kedai. Tapi kedai ahli lah, kedai kampung. Kedai kampung tak boleh makan. Tak mesti nak dia membuat letak sampul dalam kedai kampung. Kalau kedai dia boleh makan. Kita tak tengok kedai dia macam mana. Kedai dia orang sebut boleh makan. Jadi bila kedai kampung bersama dengan benda tersebut. Kalau kita dalam era, kita kena bayar PTA. Tapi PTA kita tak bayar. Macam mana era kita? Daripada kalau perkara itu berkait dengan apa? Berkait dengan perkara yang wajib, kalau kita tidak bayar, berdosa lah. Sah-sah sebab perkara yang wajib. Kalau wajib disebut kalau tak buat apa? Sah haji. Sebab kalau kita tinggal lagi berdosa. Dosa lah. Jadi apa tadi kita sebut? Kalau binatang halal, binatang yang boleh dimakan bersama dengan binatang yang boleh dimakan. Perlu anak. Soalan itu muncul dulu lah. Daripada binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tak boleh dimakan. Jadi agak juga haram. Kita dulu lah. Kita buatkan belah haram. Yang ke-9 ialah ialah kita kerat pokok-pokok tanaman dan haram yang basah. Dan itu tidak haram. Kita kerat kan? Satu pokok lah. Kita kerat tidak haram. Kecuali lah kalau kita kerat itu bagi makan makan binatang kita, tidak ada masalah. Kita kayu-kayu siwak, tidak ada masalah juga lah. Ataupun benda bersayur-sayur kita makan, tidak ada masalah. Kalau selain daripada itu, kita sayur kita buat ubat, tidak ada masalah juga. Tapi kalau selain daripada itu tidak ada tujuan apa-apa, kita kerat. Itu hukum dia haram kan? Jadinya perkara tumbuhan dan haram yang basah, hukum dia haram
Tak. Kalau yang kering pula, jadi yang kering haram apa haram kita cabut, tapi tidak haram kita potong. Jadi yang pokok kering di pokok basah. Jadi yang kering ni haram bila kita cabut tu daripada asal, cabut tanpa akar sekali. Tapi kalau yang kering kita potong tu dia tidak haram. Ada pun yang basah kalau kita potong dah jadi haram. Jadi selesai dah segera. Kita punya pembahasan mengenai fiqh. Sekarang kita masuk bab menjaga hati dan dari maksiat. Kita baca agak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bila sampai bab tasawuf ni, biasanya tak mesti setiap buku. Bila masuk bab fiqh, kita boleh sebut lagi. Saya mengajar. Kita boleh baca sahaja. Tapi bila masuk bab tasawuf ni memang kita sebut apa? Kita bawa, kita saling ingat mengingati. Sebab kita pun tak tahu kita buat setakat mana nampak ni. Jadi kita bincang balik atau kita ulang haji balik. Kita saling ingat mengingati lah. Sebab pada tasawuf ni lain sikit. Ada orang tertentu dia boleh bicara dulu je. Banyak nampak amal juga lah. Lepas tu ada dihada. Kita bukan layak untuk bincang menjadi macam ni. Jadi kita baca untuk saling ingat mengingati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga hati dari maksiat. Menjaga hati daripada maksiat adalah wajib bagi setiap Muslim. Demikian juga menjaga anggota yang 7 adalah fardu ain. Jadi menjaga anggota-anggota ini bukan fardu ain bagi setiap Muslim. Di antara maksiat-maksiat hati yang ragu terhadap Allah. Jadi ragu jadi kafir lah. Maksudnya hati kedok keadaan Tuhan tidak dikafir. Kecuali kalau mereka datang daripada syaitan. Ada makin belajar punya serius lagi. Tak? Itu syaitan yang pasal saya tak cari lah. Tidak ambil syaitan tadi pun tak ada nak layan lagi. Tapi kalau kita betul-betul jazam Allah Ta'ala ni apa? Allah Ta'ala ni tak ada ke dia tu jadi kafir lah. Tapi kalau ragu-ragu daripada syaitan, kita ambil syaitan tadi dan kita dekat dalam Muslim. Sebab orang dia tanya soalan. Jadi buat ni lah. Kata aku ni sama rasa macam Allah Ta'ala sekian soalan yang dulu, soalan tu yang kita kadang-kadang itu rasa macam tu. Jadi yang tu tidak membatalkan kita punya iman. Sebab tu was-was itu syaitan. Hati kita main tapi kita sendiri tak nak main berlaku. Tak, itu tidak membatalkan iman lah. Jadi was-was ini benda yang sangat bahaya. Kalau tak ada Allah merasa aman dari kemurkaannya. Tak ada azab lah. Putus asa dengan rahmatnya. Bila buat dosa putus asa dengan rahmatnya, dosa besar. Kalau buat dosa sekali pun dia bangkit semua sebab nama manusia. Bila masuk ni nak tak mesti ada kepada dosa. Sombong terhadap hamba Allah dan riak. Riak ni buat sesuatu perkara kepada manusia ataupun tinggal satu perkara kepada manusia. Itu riak juga lah. Sebab apa tak semayang? Tak riak. Itu riak tu. Kenapa sebut? Jadi bila kita rasa macam tu, kita buat je lah. Ada power, tak ada power pun. Lepas tu perasaan dia lawan. Sampai bila-bila. Tak ada bagi je. Tak ada perasaan ikhlas tu. Sebab ikhlas tu bukan benda senang lah. Berbangga dengan ketaatan kepada Allah. Berbangga sekemah. Banyak ibadat, banyak masa sekemah. Ini pun tidak boleh lah. Yang boleh maksiat dia. Sebab apa? Semua sekali ni fadilat ataupun fadlun min Allah. Kelebihan yang tak nak bayar kita. Hasad dengki. Hasad dan dengki dengan hamba-hambanya. Makna hasad itu maksud hasad benci terhadap nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada seorang Muslim dan kurang senang terhadapnya. Seolah-olah dia tak setuju dengan Allah. Sebab apa kalau bagi kita tidak menjadi baik? Tak setuju dengan Allah ini. Itu hasad itu lah. Daripada maksiat hati adalah berterusan dalam melakukan maksiat. Sebab itu nama sebelum dalam ayat surah ada saghirah kabirah. Berterusan buat dosa kecil itu jangan sebelumnya dosa besar. Dan melakukan maksiat terhadap Allah dan bakhil dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Tidak apa, tidak keluarkan zakat dan zakat yang wajib bagi dia. Buruk sangka terhadap Allah dan juga makhluk Allah Ta'ala. Buruk sangka ni pada kita kena lah. Tengok orang tu sikit ke buruk sangka lah. Tengok orang tak dia buruk sangka setiap orang dia pada kopi dia rosak atau basuh atau jenuh. Satu tu juga dia. Jadi buruk sangka ni dan ulama sebut kalau kamu ada 99 jalan untuk berbaik sangka, satu jalan untuk berburuk sangka, maka pegang 99. Ataupun dah bertengok dia tu buat jahat. Kalau kamu boleh pusing sampai 99, kau naik supaya
kamu dapat perkara yang hari tadi tu buat benda baik, atau buat sangka baik tadi, maka buatlah. Supaya menutup kesangkaan buruk kita kepada manusia. Dan juga buruk sangka terhadap Allah dan juga makhluk Allah Ta'ala, meremehkan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala dari ketaatan, peletih amalan-amalan solat, peletih amalan-amalan sunat, maksiat Al-Quran, iaitu syurga, neraka, dan semua itu daripada maksiat-maksiat dan perkara-perkara yang tercela yang membinasakan. Bahkan sebahagian dari itu semua dapat menjerumuskan seseorang kepada kekufuran syak Allah Ta'ala. Itu jatuh berkufur. Dengan kepada Allah juga kita mohon perlindungan dari perbuatan seperti itu. Seterusnya ketaatan hati. Jadi ulama sebut amalan yang paling afdal ialah amalan yang berkaitan dengan hati. Beri nama Allah Ta'ala, sayang kepada Nabi. Lepas itu adalah amalan perbuatan badan kita, dengan semayang. Lepas itu perkara-perkara yang lebih kepada amalan lah, lebih susah, haji dan seterusnya. Ikut lagi lah. Jadi amalan yang paling afdal ialah amalan berkaitan dengan hati. Jadi ketaatan hati adalah beriman kepada Allah, yakin, ikhlas, rendah diri, nasihat kepada orang Islam, bersikap murah hati, bersangka baik, mengagungkan syariat Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti nikmat Islam, ketaatan dan seluruh nikmat-nikmatnya, dan bersabar dalam menghadapi bala musibah seperti sakit, cobaan, ditinggal mati oleh seseorang yang dikasihi, kehilangan harta, dikusai oleh orang-orang jahat, sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar dalam menahan diri dari melakukan maksiat, dan juga kepercayaan bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah, dan membenci dunia dan memerangi kedua nafsu dan syaitan, memerangi kedua nafsu dan syaitan, dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, para sahabat dan keluarganya, para tabi'in dan orang-orang yang saleh, lah, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik ataupun buruk, tawakal kepada Allah, dan kewajiban hati yang lain yang dapat menyelamatkan. Itu ketaatan hati. Ketaatan hati. Sebenarnya maksiat anggota. Adapun maksiat anggota adalah maksiat perut. Misalnya seperti makan riba, minum minuman yang memabukkan Allah, memakan harta anak yatim, dan semua apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dari makanan dan minuman. Satu berapa jijik dah, ada bukan perlu mudarat. Satu berbatu bersama dengan haram sebagai mudarat tubuh badan. Ada makan yang liuk haram sebab apa, jijik. Dan Rasulnya telah melaknati pemakan riba dan setiap orang yang membantunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul melaknati peminum minuman keras dan setiap orang yang membantunya termasuk penjualnya. Jadi benda yang berkaitan dengan arak ni, kalau pelgok, kalau jual, kalau ambil, kalau hantar, semua sekali termasuk dalam makanan. Maksiat lisan banyak sekali. Misalnya seperti mengumpat. Kita minat memang Melayu ni. Dan dia adalah mengatakan tentang saudaramu yang muslim dengan apa yang dibenci olehnya, walaupun kamu benar. Mengumpatlah. Jadi kita cakap saya benar. Tak. Tapi kalau member kita dengar tak suka, mengumpat tak tahu. Jadi hati-hatilah. Dan namimah, mandi domba. Mandi domba lah. Dia cakap kamu, cakap kali. Dia ada mandi gaduh. Pada ibu baik. Ujian kita lah. Tak boleh juga lah. Berdusta, cakap tipu lah. Mencaci maki, memaki, melaknat dan sebagainya. Maksiat mata. Dan maksiat mata adalah seperti melihat wanita yang bukan mahram. Yang bukan mahram ni haram kan? Melihat aurat, memandang rendah terhadap muslim, dan melihat rumah orang tanpa izin. Jadi memandang rendah kepada orang muslim pun tidak haram. Jadi ulama sebab bahawa kita nak benci bukan benci zat Allah, kita benci perkara yang dia buat. Jadi orang kafir sih kita tidak benci pada zat orang kafir, kita benci pada kekufuran. Orang zalim kita benci pada kezaliman itu. Dan kita benci pada orang yang zalim, zat tu kita tak benci lah. Sebab tu cerita Allah Ta'ala. Sampai satu cerita orang soleh bersama dengan anjing. Sekali itu anjing mari kat dia pula lagi, anjing mari kat dia pula lagi, anjing mari kat dia pula lagi. Sebab lepas tu anjing bertanya, anjing tak terima Allah Ta'ala bagi anjing itu cakap, sebab apa kamu lagi daripada aku? Maka anjing itu cakap, aku ni walaupun ada mengenal Allah, aku ni yang boleh disucikan lagi dengan apa? 60 kali basuh belum? Kalau aku sentuh apa-apa boleh basuh 7 kali. Tapi aku tidak tahu apa
perkara yang boleh membersihkan hati kami menghadapkan pada makhluk Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ajar kita, Nabi ajar kita benci perbuatan, bukan benci pelaku maksiat. Sekira-kira kalau dia kembali kepada ketaatan itu boleh bersama hadis. Terusnya, okey. Dan melihat rumah orang tak berizin, masuk rumah ada keliling itu tak bolehlah, tak berizin. Masuk buat relax lah, jangan duduk. Tengok juga harga berapa, anak dia berapa. Maksiat telinga. Dan maksiat telinga adalah seperti mendengar pengumpatan. Orang tu mengumpat dia dengar. Saya tak bilang apa, saya mendengar. Tak faham kan? Dan lain-lain lagi dari perkara yang diharamkan. Maksiat tangan. Maksiat tangan adalah seperti mengari dalam timbangan. Kalau bisnes lah, 100 kilo juga ada mengatur gerak. Doa ni khianat, mencuri dan segala perbuatan yang haram seperti membunuh, memukul, apa didasarkan kepada kebenaran. Sebab ada perkara yang kalau didasarkan kepada kebenaran boleh, itu hukuman juga. Hukuman yang dalam Islam juga kalau kita buat tidak ada masalah sebab itu disana kepada kebenaran. Maksiat kaki. Dan maksiat kaki adalah seperti bertujuan untuk menimbulkan fitnah sesama muslim atau membunuhnya atau melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan seorang muslim dengan tanpa berdasarkan kebenaran, dan lain-lain lagi dari apa-apa yang diharapkan menuju kepadanya. Maksiat kemaluan. Dan maksiat kemaluan ialah antaranya ialah berzina, berliwat laki dengan laki atau laki dengan perempuan, ikut belakang, liwatlah haram. Mengeluarkan mani dengan tangan, tangan sendiri pula. Jadi mengeluarkan tangan, mengeluarkan mani dengan tangan sendiri sudah haram lah. Dan kalau dengan tangan isteri pun harus tidak ada masalah. Dan lain-lain lagi dari maksiat kemaluan. Maksiat badan. Dan maksiat badan seperti derhaka kepada kedua ibu bapa dan lari dari medan peperangan. Keduanya merupakan dosa. Demikian pula seperti memutuskan saling saudaraan dan menzalimi manusia dan lain-lain lagi dari perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi Taufik dan Maha menolong pada apa yang dicintai dan diridainya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan salawat atas junjungan besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya sekalian. Jadi akhir sekali, musannif pada pengarang menutup kitab beliau dengan kunut syafi'iyah. Kunut dalam bahasa Syiah. Baca sikit. Kita menit. Jadi disunatkan kunut pada tempat kunut lah. Dari dua tempat. Ada sunat kita baca dengan lafaz jamak. Allah mahdina fiman hadait. Walaupun kita baca seorang. Sebab ni wali dan wali berbeza keadaan jamak. Sebab jamak lah. Kemudian sunat juga awal kita angkat tangan. Ketika kita baca kunut. Jadi angkat tangan ada dua pilihan. Sama ada kita angkat tangan kita rapat kan. Bila kita rapat, bila kita rapatkan tangan kita pandang pada tempat, pada tangan kita lah. Kalau kita buka, kita pandang pada tempat sujud. Jadi sunat macam mana kalau kita tutup, kita pandang pada tempat pada tangan kita lah. Kalau kita buka, kita pandang pada tempat sujud. Kita sunatkan. Maksud kita baca kuat lah. Baca amin, kita amin kat belakang sebagai makmum. Baca selawat kata Nabi, selawat kepada sahabat. Pada akhir kunut kita selawat kepada sahabat. Lepas tu kunut ni pula ada dua. Nama semua kunut ada dua. Pertama kunut rawatibah. Kunut rawatibah ni kunut yang kita baca pada iktidal yang kedua lah. Pada solat subuh kita hari. Kemudian kunut iktidal yang terakhir bagi solat witir. Jadi kita buat bila pada separuh malam kedua. Separuh malam kedua. Maksudnya separuh yang kedua daripada Ramadan lah. Malam 16 tu. Kita baca kunut. Ada sunat juga. Bagi kunut rawatibah. Yang kedua adalah kunut nazilah. Sunat kita baca kunut nazilah ni bila ada satu bala yang turun pada umat Islam. Walaupun bala itu turun ke awal lain bukan kita. Walaupun tempat awal lain bukan tempat kita. Jadi sunatkan juga kita baca kunut nazilah. Dan kunut nazilah ni sunatkan bila belakang solat-solat fardu. Kalau solat sunat kita tidak ditutup untuk baca solat kunut nazilah. Okey. Jadi kita baca قنوت الشافعية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
tetap. Kemudian insya-Allah lah bila ada masa lagi 29 saya ke apa? Ke Selayang lah. Mungkin kembali sini semula lepas 3 minggu. Kalau ada peluang kita mungkin baca kat apa tu, kat solat hari raya dia buat korban kalau ada masa lah. Okay. Supaya kita buat sesuatu guna ilmu. Lebih afdal, jauh lebih afdal lah. Yang keduanya nak sebut dulu 3 perkara lah. Pertama tentang diri saya sendiri. Jadi saya insya-Allah cerita ni untuk dapat doa lah daripada jemaah. Hajat di hati nak belajar lama lagi. Kalau boleh belajar lagi 5 tahun, 10 tahun masih berhajat lah. Sebab tu macam semua antara syarat nak belajar itu bersama panjang masa kita. Kena lama lah. Dia ulama dulu belajar 20 tahun baru balik ke Malaysia. Baru jadi ulama betul. Jadi hajatnya nak belajar lama di Mesir. Dan juga insya-Allah lepas ni kalau dulu setengah tubuh Rizal akhir tahun ni. Kalau dulu dapat ni kira dulu kena ambil master lah. Jadi mohon doa dari semua lah. Dan juga nak beritahu satu perkara, nak belajar ilmu agama susah. Susah lah. Macam tak belajar susah, tak ilmu agama yang susah. Sebab tu Nabi sebut akhir zaman banyak khutbah. Ni ceramah ramai akhir zaman. Zaman kita je lah. Kalau ni ulama tu sikit. Jadi yang boleh tahu ulama tak ulama tu ulama sendiri juga. Kita sebagai orang awam, termasuk diri saya, orang awam, kita tengok orang boleh bercakap tu hadis kata, keluar Al-Quran seperti tu boleh azan. Ulama ni bagi kita. Tapi ulama yang sebenar macam tu lah. Jadi akhir zaman ni Nabi sebut ramai pembicara, khutbah, bukan khatib. Ada perempuan sana ramai lah tu. Cuma yang ulama yang tahu paham yang boleh betul-betul pimpin manusia ke dalam kebenaran, yang betul-betul pimpin merapi masyarakat dulu tinggi gitu. Dan jangan-jangan lupa lah. Syekh Ismail Sepanjang contohnya, jangan lupa. Dan di kesempatan ini juga lah saya menyerulah hadirin jemaah kat depan ni supaya kita melakukan tadhiyah, satu pengorbanan untuk agama. Nanti kata yang lain kita pilih ahsanuhum akhlaq wa ahsanuhum khuluqa. Kita pilih mereka yang paling baik akhlaknya dan mereka yang paling baik bidanya untuk agama daripada anak-anak kita. Jadi anak 5 orang pilih yang paling cerdik. Mana saya paling cerdik, anak paling cerdik. Mana saya paling bagus akhlak, anak paling bagus akhlak. Kita hantar, kita boleh ada cari tempat yang molek-molek yang boleh membina menjadi seorang ulama. Jangan risau pasal sijilnya lah. Kita sebenarnya kita boleh plan. Sama sekali macam-macam cari. Dan kita kena ramai yang ni aku belajar agama di masa pondok. Aisyah sekarang dah ada Aisyah. Antaranya Dr. Aiman ataupun abang itu. Jadi profesor itu mengajar dekat Pondok Oxford. Asal-asal belajar kat pondok. Dr. Aiman akhir tiba sampai sekarang dekat sebab PhD dekat Morocco kalau tak silap. Asal-asal belajar pondok 13 tahun dekat apa dekat Indonesia. 18-10 tahun macam tu lah. Jadinya untuk kita plan anak kita ni tidak ada masalah. Jadi kita kena tahu tempat yang molek, guru yang molek. Dan jangan risau pasal apa ni agama ni. Bila kita ada niat yang baik ke agama dan jadi satu kalam masyhur dekat pondok-pondok, ada kawan yang pondok cerita, aku cakap dan jadi satu masyhur hadis, satu hadis yang beritahu Allah Ta'ala jamin siapa-siapa yang belajar agama, siapa-siapa yang sediakan diri ke agama nak jamin makan minum. Jadi budak-budak pondok sama dia memang dah jadi apa amalan sebut lafaz. Jadi kadang-kadang kita orang tua risau macam mana bila orang pondok matilah tak tahu macam apa. Tapi dia orang tenang, relax. Sebab dia orang belajar kita agama yang beritahu apa rezeki dah ditunaikan, rezeki dah ditetapkan. Dia perlu berusaha. Tapi bila mereka kerja, dia orang usaha lah. Tapi bila jaga agama, ada contoh, ada seorang ustaz buat contoh apa. Ataupun abang sini dengan saya, dulu jalan dia balik daripada kelas. Jumpa orang apa tu, jumpa orang nak sedekah. Dia cakap ni anak budak makcik untuk sedekah ni dulu anak seorang, sekali anak 5. Cuba fikir, kalau makcik untuk sedekah ni pun boleh sampai anak 5 kenyang, relax, tenang. Kenapa kita belajar agama nak kaya kan mesti rezeki. Jadi sudah boleh bagi selepuk dah kepala kita. Itu yang kedua lah. Jadi itu sajalah, 2 saja. Kita tutup majlis kita. Nasib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jadinya salah silap tu mohon maaf sebab kita baru nak belajar beli sesuatu saja. Salah jadinya mungkin tersilap sebut terkasar bahasa. Mohon teguran lebih daripada masyarakat berjemaah di sini. Sallallahu alaihi wasallam.